Sekali lagi. Ah. Mantap. Okey. Itu je video perkenalan kita harap kau enjoy lah kita punya video perkenalan. Okey. So, jom kita start buat market outlook analysis. Okey, kita baca sikit dulu. Mana chat ni? Sini. Sedia popcorn, mantap sir. Ini yang kita mahu. So nanti boleh tak ada edit video? Tolong sir dulu. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki. Amin insya-Allah. Baru tahu ada YouTube. Subscribe je lagi. Mantap. Okey. Okey, sedia popcorn macam movie Tadi kita punya video opening. Okey, first kali sir punya suara clear tak? Gambar screen clear tak? Jawab. Gambar clear tak? Suara okey tak? Kalau suara ni masuk Akademi Fantasia kawan selepas tak? Gurau. Okey. Jadi dekat sini berapa ramai yang dah ada pengalaman trade? Setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, 4 tahun ke, ada yang dah sifu ke kat dalam ni? Cuba share sikit. Sebab saya pun masih belajar lagi lah. Sebab adalah juga loss stock kena SL apa semua. Trader biasa, trader underground. Takkan nak tayang profit je. Okay, so berapa pengalaman trade korang? Cuba share sikit dekat chat, saya boleh baca. Berapa lama pengalaman trade? Dah 3 tahun, MC saja baru 3-4 bulan. Clean sir, sudah masuk mentor siri baru. Okay, mantap. Pas, okay. Saya seminggu, baru seminggu boy. Boy, rancang. Saya baru 3-4 bulan MC sahaja. MC pay apa tu Aidil? 3 tahun tapi ada juga MC baru minggu lepas. Tak apa, MC tu biasalah. Kalau dia dah trade lama macam mana pun dia mesti ada account. Dia mesti ada account pecah-pecahan. Dia tak akan MC account besar. Contohnya macam saya trade. Okay, ada dekat nak 15 account. Okay, ada account yang jaga risk, ada account medium risk, ada account yang untuk full margin. Jadi account yang full margin ni, depo 100 USD, depo 200 USD. Account ni yang kita dah set dalam kepala. Okay, modal ni untuk modal berani hangus. Okay, modal berani hangus. Jadi ada setup FM terus. Kalau hangus lah. Tapi tak samakan dengan account yang besar. Jadi tak boleh samakan. Bila samakan dengan account yang besar, kena SL ataupun tengah floating merah, kita punya emosi kacau. Bila emosi kacau, buat apa pun tak jadi bang. Emosi ni benda paling penting lah dalam dunia trade ni. Sekali je dia kacau emosi, buat apa pun tak boleh bang. Jadi trade jangan bagi emosi kacau. Okay, baru 2 bulan, itu pun demo lagi 1 tahun lebih. Mantap Ai. Trade PKP 5 bulan, semua follow signal je. Tak apa, belajar sendirilah. Follow signal je memang tak ke mana bang. Okay, kalau follow signal je memang tak ke mana bang. Memang kat situ je takut dia. Okay, kena belajar risk management macam mana. Okay, control emosi macam ni. Kalau follow signal memang ke laut je bang. Okay, ini pengalaman saya lah sebab saya sebelum trade pun saya follow signal juga. Okay, baru setahun, 1 tahun lebih. Sebelum ni main-main, tak pernah withdraw. Baru start PKP. Pay gold kakak. 4-5 bulan MC direct. Baru tapi loss dekat 11k. Emosi kacau, pernah hilang 15k mula-mula trade. Okay, okay lagi 15k. Saya punya starting kenal dunia trade ni 60k saya punya starting mula-mula trade 60k bersih. Masa tu termenung lah juga. Rasa macam nak terjun sungai. Okay, so kita tak nak cakap banyak. So kita recap sikit minggu lepas saya punya analisis.
Semasuk pair apa, se-SL, pair apa, se-share lah dekat sini. Okay, saya akan share dekat sini. Apa pair yang se-SL, apa pair yang semasuk, nanti sharekan recording. Nanti saya share recording ni, saya masuk dekat YouTube. Okay, nanti saya masuk dekat YouTube recording ni. Nanti boleh subscribe saya punya YouTube. Okay, tekan aja tombolnya. Okay, so kita recap sikit. Okay, minggu lepas punya saya ada share setup analisis. Kalau korang follow saya punya group, memang nampak lah kat sini dari masa ke semasa saya share setup analisis lah kat sini. Okay, dekat sini. Okay, macam ni lah saya punya share setup yang analisis yang harga belum jalan lagi. Okay, before dan after. Okay, saya selalu share macam ni lah. Jadi orang boleh nampak lah pergerakan, orang boleh belajar sesuatu lah daripada mapping ataupun setup analisis setup idea analisis pergerakan harga. Jadi orang boleh nampak lah harga tu nak ke mana. Sebab saya akan start analisis menggunakan time frame weekly, daily dan 4 hour lah. Kalau rasa macam nak cepat 1 hour, tapi tak elok lah 1 hour sebab saya punya setup jenis swing. Bukan swing, intraday yang ambil 50 pip ke atas lah. Kalau kata dapat 30 pip tu dah sell BE lah. Saya punya setup macam tu. Kalau yang TP 10 pip tak pernah buat lagi lah. Jangan cakap saya ambil TP 10 pip tak ada lagi. Okay, semua TP je jauh-jauh. Kalau tak jauh langgar Excel 2 je. Itu je saya. Okay, so kita start. Untuk AUD NZD ni saya ada share dekat group juga. Okay, masa hari Khamis, masa dia retrace ni, saya nak sell dekat sini Okay, dia nak sell sini, dia turun 24 pip. Okay, dia turun 24 pip, lepas tu dia langgar. Okay, sebab apa dia langgar sini? Sebab sini ada momentum, lepas tu ada NFP lah. Okay, bila ada NFP dia ada terkait sikit lah dengan pair AUD ni. Okay, jadi kat sini kena BE lah, dah 24 pip jalan, dah kena BE. Okay, sebab kita entry betul-betul kat pucuk ni, dapat harga entry orang putih lah orang panggil kat sini. Harga turun dalam 24 pip terus naik balik. Okay, kan langgar BE. So sebab apa kita loss dekat sini, tanpa kena hit BE kat sini kita ada momentum, bullish momentum lah yang telah di break high sini. Okay, lepas tu dia break lagi high kat sini. Jadi plan nak sell kat sini lah, tempat harga dia breakout ni. Okay, kat sini tempat dia breakout ni. Okay, ingat plan nak plan dalam zone sini lah. Jadi dia langgar juga. Okay, tak apa. Jadikan satu pelajaran. Okay, sebelum kita buat apa-apa trade. Trade ni memang kerja kita memang take risk lah. Okay, tapi kalau kita dah analisis cantik, dah percaya dengan kita punya setup, kita masuk je lah. Kalau kata hit BE ke hit SL, kita puas hati lah sebab kita dah analisis cantik. Bukan buka-buka chart, tengok pair macam ni, okay terus masuk. Tak boleh lah macam tu. Kalau macam tu memang karap lah. So apa lagi yang se-SL, Euro AUD se-SL. Okay, Euro AUD se-SL. So tengok time frame weekly dekat sini. Okay, ini supply area weekly ni dia tak touch lagi Okay, weekly punya zone ni dia tak touch lagi Weekly punya zone ni, supply zone weekly dia tak touch lagi. Bila dia tak touch lagi, se-expect dia akan naik lah. Okay, dia akan naik sebelum dia turun. Jadi precisekan dekat time frame yang lebih kecil. Okay, dekat sini dia belum touch lagi dekat sini Jadi lepas tu ada breakout dekat sini. Dekat sini ada breakout time frame 4 hour. So tengok time frame 4 hour breakout kat sini, lepas tu saya plan nak buy kat sini Okay, lepas tu saya pun masuk buy sekali, langgar jatuh. Dia langgar saya punya SL jatuh. Okay, Euro AUD ini jatuh ni pun sebab NFP masa hari Jumaat tu lah. Okay, tapi SL nipis je lah dalam 30 pip. Tak adalah sampai 50 pip. Okay, dalam 30 pip lebih kurang macam tu lah kena SL. Expectation dia pergi ke atas ni. Sampai weekly punya supply zone ni dulu. Baru expect dia turun. Tak sangka pula dia turun. Time macam ni. Okay, ini pair yang kedua se-SL lah. Okay, lepas tu saya rasa tak ada SL lagi tak? 2 je tak SL rasa. Nak kena check dalam group. Rasa 2 SL je yang saya share ni. Okay, so GBP USD paling sedap.
Okay, GBP USD ni paling sedap. Okay, dia dekat atas ni semakan, dia dekat bawah ni pun semakan. Okay, dekat sini masa dia turun ni, kat sini saya dah share kat dalam group. Okay, naik almost dalam 85 pip. Okay, lepas tu dia turun ni tak masuk. Masa dia turun ni tak masa dia turun kat atas ni tak masuk. Dia sampai sini balik, saya ada share lagi satu setup untuk buy. So far kita dapat entry dekat area-area demand ya. Dia naik balik dalam 97 pip dua kali kita makan dekat sini 87 pip dengan 97 pip. Okay, dekat GBP USD ni. Jadi apa yang korang boleh belajar dekat sini? Okay, so saya explain sikit-sikit bagi korang faham. Okay, weekly ni ni dekat time frame weekly ni ada supply area monthly ya. Ini supply area monthly. Bila supply area monthly ni huge, mendekat zone yang susah untuk ditembus. Sebab apa? Dia monthly. Okay, monthly ni time frame yang besar lah. Okay, bila time frame yang besar ni, dekat area sini saja price pernah hantar harga sampai ke dekat nak 2539 pip 2539 pip kalau kita entry 10 sen daripada atas ni, kita hold sampai bawah ni. Okay, kita hold sampai bawah ni, kita dah ada 2500 $2,539 ini bila ada zone yang besar macam ni. Okay, jadi saya expect nak sell kat sini lah. Tapi tengok momentum yang ada sekarang ni. Tengok momentum ni bullish. Momentum sekarang ni bullish. Jadi berkemungkinan dia boleh pecah. Tapi sebelum dia pecah tu, dia kena buat structure dulu lah untuk breakout sampai dekat sini. Kalau dia tak breakout, dia akan buat structure. Okay, price akan buat structure lebih kurang macam ni. Okay, satu ni high, low, lower high, lower low. Okay, structure macam ni yang kita nak. Okay, bila price dah buat structure macam ni, barulah kita masuk. Okay, so nak masuk macam mana kalau dah price structure? Contohnya ni high baru high baru, price turun buat low baru. Okay, dia naik kali kedua ni, tunggu lagi, jangan masuk lagi. Okay, dia naik lagi, lepas tu dia create low baru. Dia naik kali ketiga ni baru kita sell. Okay, dan dia bersambung macam ni lah. Okay, kita nak sell kat mana ni? Kat sini lah bang. Okay, dia telah di break kat sini. Lepas tu dekat sini lagi dia naik untuk retest. Lebih kurang macam ni lah. Ini orang panggil structure market bang. Nak ada define market. Sebab sekarang ni dah ada dekat monthly bang. Kalau kata dia buat structure yang macam ni, memang kita searah dengan kita punya trade. Jadi kita masuk. Tapi nak tunggu structure yang macam ni, memang lama sikit lah. Okay, jadi kita analisis market behavior. Okay, so aku ajar korang macam mana nak analisis market behavior, pergerakan market semasa. Okay, sebab kita trade ni berdasarkan dengan keadaan market semasa. Benda ni tak ramai orang ajar jadi aku try ajar dekat orang market behavior ni pergerakan market semasa. Jadi first thing sekali kau kena pergi dekat daily. Okay, so tengok daily buat apa. Okay, daily dah 2 minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masuk hari semalam 14 2 minggu sideways. Sideways ni macam mana bang? Dia naik, dia pam atas turun bawah pam atas. Naik atas turun bawah. Jadi dia main dekat dalam zone sini je. Okay, dia main dekat dalam zone sini je sideways. Jadi trade ni yang saya tak analisis ni berdasarkan market behavior. Okay, berdasarkan market behavior. Bila berdasarkan market behavior ni, okay, kita trade support and resistance je lah. Okay, support dan resistance pun boleh buat duit. Okay, supply and demand. Okay, 97 pip masuk 10 sen dah $97. Okay, ni 2 minggu dia buat keadaan macam ni. Naik atas turun bawah, naik atas turun bawah, naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Okay, tapi dekat sini ada V sharp V macam ni. Kemungkinan dia boleh pecah. Okay, tapi kita tunggu dulu apa-apa reaction. Biasanya kalau dah sideways selama 2 minggu ni, dia akan pecah lah. Okay, sama ada dia pecah bawah ni. Okay, sama ada dia pecah bawah ni atau dia pecah atas ni. Okay, biasanya kalau dah 2 minggu akan ada pecahan lah. So pecahan dia macam mana? Lebih kurang macam ni bang. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1.
Ini setup idea yang pertama. Okay, kalau kata dia break bawah ni, kita sell dekat sini. Kalau kata dia break atas, kita buy dekat atas lah. Okay, kalau kata dia pecah atas ni, baru kita plan untuk buy kat sini. Okay, so clear tak? Clear tak? Okay, kalau ada break line bawah ni, baru dia. Okay, ada setengah orang tanya, macam mana nak tahu benda tu dah break ke belum? Okay, dah break ni bang, kita ambil shadow yang paling bawah ni bang. Shadow yang paling bawah ni dan kita tunggu candle close bang. Candle close macam ni bang. Okay, contohnya ni resistance. Ini support. Kita tak nak yang ada lidi macam ni, close antara body macam ni bang. Kita kalau nak tunggu breakout, kita kena tunggu dia break yang macam ni. Okay, kita nak tunggu ada punya body pecah ada punya ni. Kita tak nak yang lidi macam ni ini baru consider breakout. Okay, sama juga macam yang atas ni. Ya Allah, sama juga yang macam yang atas ni. Lupa nak set lah. 100 point 10 pip. Ya betul, price bagi nampak buat horizontal line baru tunjuk. Okay, boleh. So nanti nak share, boleh. Okay. Aku punya Zoom ni tak payah lah. Dia tinggal lagi 9 minit. Jadi lepas 9 minit lepas ni join link baru lupa nak setting tadi. Okay, lepas 9 minit ni kejap lagi aku share link balik, nanti masuk balik So kita start je. Kita habiskan 9 minit ni dulu sebelum share link lain. Okay, so GBP USD ni kita boleh target macam ni lah. Okay, untuk kita buy. Kalau ada pecah atas ni kita buy, kalau ada pecah bawah ni kita sell. Saya bergantung dengan keadaan semasa. Baik, Aidil. So next pair yang disukai ramai pair ni pair disukai ramai. Ini memang ada share kat dalam grup Telegram dekat channel ni, share free sahaja. Ni sebelum harga jalan lagi, harga kat bawah ni lagi. Okay, harga kat bawah lagi dah share. Okay, kat sini analisis. Okay, dekat time frame 4 hour ni dah ada dalam zone demand dekat sini adalah zone demand. Okay. Dengan lidi ni okay, tapi saya tarik yang bawah ni lah sampai yang bawah kat sini. Okay, dah ada dalam zone demand dan kat sini ada berlaku pin bar candlestick bila ada pin bar candlestick macam ni, maksudnya bila price dah turun sampai ke area demand ni. Okay, demand ni nak bahasa Melayu, bahasa mudah dia ni pasar untuk orang membeli ni pasar untuk orang menjual. Yang atas ni, yang bawah ni adalah pasar untuk orang membeli. Jadi bila dia dah jual barang dah sampai ke sini. Okay, ni di kawasan pembeli ni tolak harga price dah pernah turun sampai bawah ni dan pembeli tolak harga. Okay, tolak harga sampailah jadi pin bar candlestick macam ni. Ini adalah pin bar candlestick. Bila berlaku pin bar candlestick, bukan disebabkan news. Okay, bukan disebabkan news macam NFP ke apa-apa news lah yang berkenaan dengan USD ataupun gold, bukan berkenaan dengan news. Jadi kita consider ni sebagai analisis pin bar. Bila berlaku pin bar tanpa sebarang news kacau dalam market semasa ni, jadi kat sini menunjukkan ada buyer potential ataupun potensi untuk kita buy lah. Sebab kat sini dah ada rejection pin bar candle, lepas tu dia berlaku pula dalam zone demand zone. Jadi memang kita expect untuk buy. Jadi ada share buy kat sini kat area bawah ni. Lepas tu kalau kata precise kat time frame yang lebih kecil, kita nampak inverted HNS lah. Okay, head and shoulder punya inverted. Dekat sini left shoulder. Okay, left. Kat sini adalah right shoulder. Okay, kat sini adalah neck bawah ni leher dia. Jadi kalau kita draw horizontal, kat sini kita nampak lah. Okay, HNS, left shoulder, right shoulder. Lepas tu kat sini neck. Lepas tu kalau korang perasan,
bila ada berlaku yang market yang macam ni, lepas tu ada pin bar, kalau ada berlaku market macam ni, kebiasaannya memang dia akan bocor lah. So kita entry daripada bawah sini, siapa yang ada follow tu, kita entry pada bawah ni, so far price dah pergi dekat nak 280 pip 283 pip lah. Entry 10 sen dah ada 280 dia $80 lah. Lebih kurang macam tu kalau kita entry 10 sen pada bawah ni, sampai atas dah ada $283. Masa share ni buat ni lah live trade. Mana nak dapat live trade? Okay, share live trade dekat sini dengan kawan-kawan kat dalam grup lah. Okay, so far alhamdulillah lah, kalau kena SL tu diam-diam lah. Jadi nasib baik profit. Oi, siapa conteng ni? Jangan conteng saya punya screen. Okay, so next recap untuk gold. Lepas tu tengok sikit pair apa lagi. Daripada cari pair macam ni kan, cuba Euro NZD. Okay, cuba korang bagi sebarang apa-apa pair untuk analisis pair-pair yang korang minat kan. Korang type, jadi saya boleh baca lah dan boleh tolong analisis sama-sama lah untuk minggu depan. Okay, so boy tadi tanya pasal Euro NZD. Okay, starting kita pergi weekly. Tengok weekly apa. Weekly dekat sini nampak bearish bearish downtrend. Kat sini adalah demand. Okay, so kita type macam ni, kena rajin menaik, rajin menulis, baru kita nampak pergerakan weekly zone. Okay, sini ada weekly zone. Sampai kat sini kalau kita press size ni ada macam nak melantun naik balik lah. Dekat weekly macam sideways dekat sini. Kalau kita tengok monthly dia sideways, tapi kalau tengok weekly nampak bearish lah. Tapi kalau kita press kat daily ni dah nampak ada tanda-tanda perubahan harga. Sebab kalau dekat sini kita tarik trendline dah ada breakout. Trendline dah ada breakout So macam mana kenal zone-zone macam ni tanpa tarik Fibo ke, dah boleh analyse cantik-cantik lah zone ni, nampak nampak tak zone pasar malam dekat sini. Zone pasar malam orang panggil significant zone lah, ataupun significant support resistance. Okay, significant support resistance ni dia terjadi dekat zone-zone yang bertukar arah banyak kali, nampak sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so nampak tak dekat sini, zone sini harga datang naik, harga datang naik balik, harga datang naik, harga naik masa harga naik, datang sekali pun naik, lepas tu dia pecah, dia batat, datang balik kat zone ni, dia turun balik, lepas tu dia pecah atas, dia datang kat zone ni balik, dia naik balik, dia datang kat zone ni balik, dia naik. Okay, ini adalah orang panggil significant support resistance. Okay, significant support resistance bukan RBS, bukan apa lagi satu, resistance become support become resistance lah. Dia lebih kurang, persamaan dia lebih kurang macam tu tapi kita guna significant support resistance. Bila significant support resistance zone, di mana zone tu kita analisa dan menganalisis zone situ adalah zone pasar malam. Okay, bila datang situ zone, bila datang zone sini balik, dia naik, dia turun balik, dia datang balik kat situ, dia turun balik, lepas tu dia pecah atas, dia datang balik. Jadi zone ni boleh diguna pakai lah, boleh diguna pakai. Jadi kalau Euro NZD ni dia masuk dalam zone ni balik, kita balun lah, nak tunggu apa lagi. Okay, kita dah analisis daripada weekly sampai daily dah. Memang cantik zone ni. Kalau dia sampai sini, dia masuk dalam zone ni, ada confirmation, kita balun lah, jangan kasih chance lah. Tu takkan tu pun nak jauh. Kata Melayu darah pahlawan. Mesti balun. So go analisis minggu depan US30 saya tak trade Astami, DJ Euro GCAT, BTC Euro. Okay, so ini pandangan saya tentang Euro NZD.
So delete balik circle ni. Lagi 1 minit lah nak habis. Korang ready balik kat dalam group ready balik kat dalam group. Share balik apa ni, link ni stop dulu, nanti share balik meeting. Dah tinggal 1 minit. Okay gang, sekejap. Zone ni, kita confirmation. So kita buy kat dalam zone ni. Okay, so apa-apa lagi kau nak tengok kan? Ada lagi tak? Tak. Kalau sell pun macam tu juga ke Gcat Oi, Gcat ni masa live trade dah bagi. Ada join tak live trade? Okay, Gcat ni lepas masa live trade, masa go live trade tu, okay, Gcat ni pun naik. Lepas tu suruh sell dekat atas ni lah. Okay, Gcat ni suruh sell dekat atas ni. Yang 6 dia sampai atas ni dalam floating dalam 10 pip ke 13 pip, terus jatuh 60 pip. Ya, rezeki lah siapa yang follow saya punya live trade masa hari Jumaat hari tu Okay, so dekat sini kalau kita analisis Gcat ni, okay, sideways market behavior sideways. Okay, market behavior dia sideways. Kalau kita tengok dekat time frame yang lebih besar, daily pun nampak sideways Siapa conteng screen ni? Macam ni nak padam? Jangan conteng screen. Jangan conteng screen. Biasa dia. Ayo Gcat. Go. Okay, so untuk Gcat, siapa yang ada follow memang dapat so dekat time frame yang lebih besar pun nampak dekat sini sideways. Lepas tu dekat bawah ni dah ada zone yang test weekly punya demand zone. Sekarang ni dia sideways. Tapi bila check sideways dekat daily ni, ada banyak rejection daripada atas ada banyak rejection daripada atas ni saya nak ajar market behavior lah. Okay, banyak rejection daripada atas. Okay, bila banyak rejection daripada atas ni, berkemungkinan dia boleh pecah ke bawah. Okay, macam mana nak identify rejection daripada atas ni? Nampak tak lidi banyak ni? Okay, lidi banyak ni, nampak ni? Satu air pertama, air kedua, air ketiga, air ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hari Okay, kita baca sikit candlestick analysis. Okay, lepas tu kita tengok market behavior. Market behavior adalah sekarang adalah sideways, dan sekarang ni banyak berlaku rejection dekat dalam supply zone daily ni Okay, maksudnya zone yang warna merah ni, yang setanda ni susah nak pecah dia susah nak pecah. Okay, dia susah nak pecah. Jadi berkemungkinan bila susah nak pecah, lepas tu bawah yang area demand zone ni, dia punya leading ni, okay, dia punya price rejection ni lagi sikit lah berbanding yang atas ni. Yang atas ni lagi banyak lah. Bila yang atas ni lagi banyak, bermaksud apa? Seller pressure harga dekat zone sini. Okay, maksudnya engkau datang kat sini bawa nak jual makanan kau, jadi kat sini seller tolak harga tu ke bawah balik. Sampai sini kau nak jual lagi, dia tolak lagi harga bawah. Kat sini harga buyer masuk lagi, dah dia tolak lagi. Sampai 15 hari kat sini. Jadi bila macam ni berlaku, kemungkinan dia akan pecah ke bawah. Okay, kita proses kat tangki yang lebih kecil, kita tengok. Okay, kalau dia datang kat sini lagi, Gcat ni kalau dia datang kat sini lagi, kita boleh buy lagi. Okay, kalau dia datang kat sini lagi, kita boleh buy lagi, unless dia pecah bawah ni. Okay, perumpamaan lebih kurang macam ni. Okay, ni kita punya target lah. Okay, yang mana dah sell daripada atas tu, hold position sampai bawah ni. Okay, hold position sampai bawah ni. Okay, buat yang tak ada entry lagi untuk Gcat. Okay, perumpamaan lebih kurang macam ni. Kalau kata dia masuk atas ni, masuk bawah ni lagi, kita boleh buy lagi Okay, kita boleh buy lagi. Selagi tak ada structure breakout. Sebab tu kita boleh ambil risiko.
Tak edit masalah. Kalau kena SL lah. Tapi kita dah analisis, okay, daripada daily, time frame per hour. Okay, selagi dia tak break macam ni, kita boleh ikut lah dia punya gentak je. Okay, kalau dia masuk dalam zon hijau ni balik, kita buy lagi. Okay, kalau kata kena SL, kita cari setup sell pula. Nak cari setup sell macam mana? Tunggu dia break yang bawah ni, garis hitam ni. Ni, yang hitam ni. Aku tanda horizontal lah, korang nampak sikit lain . Dia break harga sini. Ni harga yang terendah kat 170 123 ni. Okey. Selagi dia tak break ni, kita follow je dia punya market behavior. Kita follow je. Sebab tu kita trader ni kita take risk, berani ambil risiko berani ambil risiko. Jadi kita dah analisis yang cantik apa semua. Kita percaya kita punya analisis. Kita masuk je lah. Apa signal group nak bagi sell ke nak bagi buy, dia orang punya pasal lah. Dia orang punya pasal, dia nak buy ke nak sell, dia orang punya pasal. Jadi korang follow je setup analisis korang, apa yang ikutkan. Kalau kata kena sell lah. Tak ada masalah pun. Kena sell, cari setup buy, cari setup sell. Kalau dia break bawah ni, kita cari setup sell. Sebab sekarang ni memang dah nampak dah dia nak sell. Tapi kalau dia dah sampai bawah ni, dia naik balik atas ni, price datang balik, dia naik atas ni, ke atas ni kau depo $100, kau full margin bang dalam ni bang. Mana ada cikgu ajar full margin, aku je ajar full margin. kata Melayu darah pahlawan. Kita fight lah. Melayu darah pahlawan. Okey, kalau kata price datang bawah ni balik, dia naik lagi sekali, masuk dalam supply ni lagi sekali, korang full margin. Korang full margin je. Okey, korang tekan je. Apa takut mati tanam kan? Okey, FL tu nak tengah. Okey, ni untuk jiket Untuk jiket kalau kata dia masuk dalam zona hijau ni, kita follow momentum. Kata dia naik atas ni balik, dia memang silap Dia masuk atas ni balik, dia memang silap. Memang kita balon dia cukup-cukup. Sini sikit lah, semua boleh nampak. Okay, kalau naik turun, kalau naik masuk dalam sini balik, kita balon. Jangan kasih muka, kita balon dia. Setakat ni macam mana? Clear tak? Setakat ni clear tak? Faham tak? Mudah faham tak apa yang saya ajar? Setakat ni okey tak? Faham. Clear, silap. Iman. Okay, macam mana kalau boleh tanda horizontal? Cuma kalau boleh tanda horizontal kalau tak price tak nampak. Dah tanda horizontal ni. Aku dah tanda horizontal ni. Korang macam-macam order lah boy. Tengok price kat sini tengok draw zone macam ni pun dah boleh nampak boy. Okay, antara dua price ni tanda lah horizontal bawah ni satu. Bawah ni satu. Okay, antara dua harga ni lah. Dia sampai, kita sell. Dia naik bawah, kita buy. Selagi dia tak ada breakout, kita follow momentum dia. Okay, ni untuk jiket. Okay, pair lain apa lagi? Apa lagi? Euro NZD dah, jiket dah. Apa lagi? Apa lagi mau? Gold. Okay, gold kita tengok famous pair gold. Famous pair gold dekat sini. Okay, dekat sini kita ada trendline breakout. Okay, dekat sini kita ada trendline breakout, tapi dekat sini kita ada nampak bullish market lah. Okay, dan supply yang kita betul-betul nak sell adalah di sini. Okay, target dia boleh pacak lagi, tapi kita sebelum dia pacak buat apa-apa perubahan harga, kita follow dulu momentum dia. Okay, sekejap. Okay, bagi tanda sekejap. Okay, level H4 daily.
proses kat taraf yang lebih kecil. Kat sini kita nampak trend line breakout. Lepas tu dekat sini kita ada zone yang dia breakout ataupun zone supply zone. Supply zone ataupun zone yang dia breakout kat sini kita padam lah dah kena TP ni, kita padam lah. Sekejap, saya okay, so sini ada satu breakout. Okay, kat sini breakout Nak tanda horizontal line tak cantik kita tulis dekat sini nampak. Ambil shadow ni. Okay, sini adalah breakout. Okay, breakout zone. Okay, berkemungkinan gold ni kalau dia naik atas ni balik kita boleh short sell lah. Okay, kita boleh short sell. Tapi dekat sini ada pin bar candle macam ni. Kemungkinan dia boleh baca lah, tapi kita trade apa yang kita nampak lah. Okay, trade what you see, not what you think. Speaking orang putih kau. Speaking orang putih. Trade what you see, not what you think. Okay, so kita nampak apa kat sini? Kat sini kita nampak adalah area supply ataupun breakout zone lah. Yang kita nak masuk selling sekarang adalah breakout zone. So, contoh kalau kata gold ni naik sampai atas ni, ada berlaku confirmation dekat time frame M15 ke M5 ke, kita masuk lah. Sebab kita nak looking short Gold ni pun kecil-kecil macam ni pun dapat 50 pip Okay. Sekarang ni dah berada tanda harga yang macam ni. Okay. Saya lebih suka kalau kata nak kurangkan resiko sikit lah kan, nak kurangkan resiko sikit, tunggu dia buat structure sikit lah. Okay, kita tunggulah, sabar sikit lah. Sabar sikit, kita tunggu dia buat structure. Okay, nak tunggu dia buat structure tu macam mana? Okay, sekejap, aku tunjuk sikit. Okay, ni sekarang kan ada dekat area breakout kan, untuk kita sell kan. Okay, kalau kata dia naik atas ni balik ni price yang semasa ni. Okay, price yang semasa ni kalau dia naik balik, ada berlaku rejection lagi sekali, kita tunggu lagi. Okay, contohnya sekarang dekat sini Okay, ni adalah dia dah create price, so price dah sampai kat bawah ni. Betul, price sekarang ni adalah price sekarang ini price sekarang. Ini kalau kata dia masuk dalam zone ni balik, okay, ada berlaku rejection yang ada lidi macam ni, ni orang panggil rejection Okay, rejection, seller pressure ada berlaku rejection ni lagi, jangan masuk dulu, relax. Tapi kalau rasa tak sabar tu boleh juga masuk. Okay, tapi kalau kata nak selamat, kita tunggu lagi sikit. Okay, kalau kata dia buat macam ni, okay, dia tak create lower low, tapi dia create lower high, lebih kurang macam ni Okay, boleh nampak lah biasanya market gold lebih kurang macam ni, ataupun market semasa macam ni dia tak buat lower low, tapi dia buat lower high macam ni. Okay, macam ni. Okay, okay, dia tak buat lower low, okay, perumpamaan macam ni, tapi dia buat lower high. Okay, macam mana kau nak kena pasti dia tak buat lower low, tapi dia buat lower high macam ni bang. Okay, lower low adalah macam ni. Oi, aku nak kena bukit banyak ni. Okay, lower low macam ni. Okay, dia naik, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay, ini orang panggil lower low, lower high. Okay, ada structure breakout. Ada structure breakout. Nampak tak? Price breakout dia masuk, price breakout dia masuk balik. Okay, ini orang panggil lower low, lower high, lower low, lower high. Okay, ini memang structure bearish lah. Ini orang panggil structure bearish. Okay, tapi kat sini orang panggil structure apa? Okay, short bearish momentum. Orang panggil short bearish momentum. Dia dalam keadaan sekejap lah. Okay, lepas tu baru dia decide sama ada dia pecah bawah ataupun dia pecah atas. Okay, tapi kalau kata dia buat market yang macam ni, lower high, just keep doing same thing, lower high, tapi dia tak ada buat lower low, berkemungkinan dia akan pecah ke bawah. Okay, dia pecah ke bawah sampai area-area, mungkin di area-area sini baru dia naik balik lah, ataupun di area-area sini lah, area sini lah yang cantik ni, mungkin-mungkinan. Tapi kita tunggu structure yang macam ni bang, relax lah, trade sabar, kita trade, kita sabar. Okay, jangan nak masuk terus sabar, kita relax je. Kalau dia buat structure macam ni baru kita masuk Okay, kalau kata dia break,
Kalau kata contoh dia break pula, kalau kata dia break ni, target buy pula lah bang. Kita target buy pula kat sini. Okay, itu panjang lah cerita dia. Kita tunggu minggu depan tengok price action macam mana. Okay, so setakat ni faham? Clear? Clear tak clear? Setakat ni faham? Clear. Mantap. Itu macam lah saya mau dengar. Tanggung lah. Apa takut mati tanam. Kau dah siap kubur. Okay, so Alhamdulillah semua faham. So apa lagi? Apa lagi? Share. Boy, aku dah macam jual kasut bandel ni. Share pula. UJ Ahmad Akram, UJ kita tengok UJ sikit. Kita tengok UJ kejap. UJ ni dah berapa lama tak trade UJ. Itu hari 2-3 minggu lepas baru trade UJ. Betul dah tak ada trade dah. Okay, buat pada buat yang nak tahu UJ ni, okay, USD JPY ni. Okay, share sikit lah pengalaman trade UJ GJ ni. Okay, GJ GBP JPY, USD JPY, US30. 3 pair ni okay adalah pair famous breakout. Okay, sebab apa dia famous breakout? Sebab apa orang panggil ni pair famous breakout? Pair famous breakout ni kalau kata dia breakout zone, kebiasaannya dia akan respect zone tu. Okay, contoh kata kalau kata dia breakout zone resistance, dia akan sambung jalan untuk buy. Kalau kata dia breakout support, dia akan sambung untuk sell. Okay, ni orang panggil famous breakout pair lah, USD JPY, GBP JPY dengan US30. Okay, ini 3 pair lah. Sedikit ilmu lah untuk share dekat orang. Okay, so kita analisis sikit USD JPY. Siapa ni conteng-conteng lagi ni? Okay, so kita tengok sikit. So, USD macam sama dengan gold. Saya selalu tengok map sebuat, tapi ni baru faham sikit. Okay, tak apa, kita belajar pelan-pelan. Okay, Nick Rowan Euro macam sama dengan gold. Lebih kurang lah Nick sebab dia ada USD kan. Okay, dia ada USD. So kita tengok USD JPY, tengok daily, nampak sekarang ni market tengah bullish. Okay, tapi kat sini kita ada nampak satu angle kan. Tapi kita still target buy UJ kita still target buy. Kita nak buy UJ. Okay, kita nak buy UJ, kita tak nak sell. Kita nak buy UJ. Ada sikit iman. Ni tak mungkin dia pecah sini. Kita target pendek saja kat sini. Okay, tapi dekat sini ada bearish ada bearish engulfing dekat time frame daily berkemungkinan dia akan turun lah. Okay, dia berkemungkinan dia akan turun. Jadi sebelum dia buat apa-apa pergerakan dulu, okay, kita tunggu. Kita nak buy kat dalam zone ni. Aku tanda horizontal line, kasih kawan nampak. Kita nak buy, masih pada buy Okay, kita tengok zone ni. Macam cantik zone ni nampak banyak kali dia respect zone kat sini. Sekejap aku tanda sikit. Ni time frame daily. Okay, nampak 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita expect price datang balik dalam zone ni, kita target untuk buy. Okay, sekejap kita balik, buang balik zone ni. So kasih korang nampak. So kita punya expectation, kalau kata ada break trend line ni, kalau kata ada bearish momentum untuk kita follow market, kita saya akan share setup ni, mapping ni kat dalam group nanti. Okay, kalau kata dia break trend line, dia buat retest ke apa, kita target untuk sell lah. Tapi sekarang kita fokus untuk buy mengikut dalam bullish momentum. Lepas tu sekarang ni nampak apa ni bang? Apa ni bang? Kalau korang nampak ni apa bang? Cuba share sikit. Korang nampak apa ni bang? Apa ni? Share sikit. Beritahu sikit apa yang korang nampak.
Apa kau nampak ni? Cepat, cepat. Itu tanda ni. Apa kau nampak ni? Apa korang nampak ni? Share sikit. Tulis. Apa kau nampak ni? Nampak apa sekarang? Free drive, uptrend, wave, track channel. Okay. So ini adalah lebih kurang macam uptrend lah. Okay, channel uptrend. Okay, ini lebih kurang macam channel uptrend. Channel uptrend buat apa ni? Dia buat apa ni? High low. Kemungkinan dia buat high low kat sini lah. Tapi kita tunggu sebarang price action. Kalau kata dia break yang sini, ni dia break yang sini. Okay, dia break yang sini, kita akan cari short sell sebelum kita buy. Tapi memang tetap nak buy juga dekat UJ ni. Okay, kalau kata dia masuk dalam zon hijau ni, kita memang buy. Okay, mungkin kita boleh buat short sell kat sini. Tapi sekarang ni memang bullish. Dia bullish momentum yang macam ni. Lepas tu dia tak test lagi area supply yang dekat daily ni. Mungkin dia akan cari yang level atas ni. Dia dah sampai atas ni, barulah dia decide untuk turun. Okay, ni saya percaya saya punya analisis lebih kurang macam ni lah. Apa pun kita tunggu sebarang price action dekat dalam zon hijau ni. Okay, nanti saya akan share lah dari masa ke semasa. Okay, kita setup ni. Okay, so saya rasa setakat ni je untuk kita punya market outlook dengan sedikit pembelajaran. Okay. So kalau kata korang ada apa-apa pair yang nak saya analisis, message je saya, tak ada masalah. Message je, PM je dekat Telegram, insyaAllah saya bantu lah, saya tolong lah. Okay, mana yang perlu. Okay, so setakat ni semua alhamdulillah, faham tak? Kita lebih kurang dekat nak 1 jam lebih lah juga kita. Kalau kata break trendline tadi, kita cari ni sell. Kita cari sell. Halo sir, thank you. Nak balik kerja habis kelas. Okay sir, GJ last. Tak boleh, dah tinggal 4 minit lagi. Dah tak boleh. Okay, nanti next class. Okay, alhamdulillah semua faham. Faham semua. Thank you sir. Sama-sama Khalid. Sama-sama. Okay, so saya tak minta banyak dekat korang. Mana-mana kalau rasa boleh bagi saya punya servis dekat korang, korang tolonglah share saya punya grup Telegram tu. Okay, dekat channel tu. Tu je saya minta jasa baik korang lah. Okay, minta tolong subscribe saya punya YouTube, minta tolong sebarkan saya punya Telegram dekat kawan-kawan kalau rasa saya ni legit lah dalam dunia trading. Okay, kalau rasa saya ni tak legit dalam dunia trading ke apa ke, itu terpulang dekat korang. Tapi saya tak minta banyak, minta jasa baik korang post saya punya grup dekat kawan-kawan ataupun dekat grup-grup lain. Okay, untuk meramaikan lagi lah kita punya subscriber. Okay, so buat yang binari kejap lagi. Itu khas untuk yang dalam grup. Okay, itu khas untuk yang dalam grup. Jadi saya bagi link baru untuk binari. Okay, so mana-mana yang nak join saya punya private group. Okay, saya punya Telegram private group. Kat sini saya dengan tim selalu ni lah, analisis bersama, nak masuk sama-sama, nak FM sama, kita orang lepak kat sini lah korang. So mana-mana yang nak join tu boleh PM saya. Kalau mana yang kawan-kawan boy tu boleh PM boy lah. Okay, so setakat ni saja perkongsian saya untuk webinar dengan market outlook analysis. Mana yang zero pasal trade, nak belajar pasal trade pun boleh PM saya. Saya akan ajar daripada basic lah, daripada awal. Macam yang saya ajar sekarang ni, saya ajar yang dah macam advance jugalah, sebab dah sampai significant support resistance semua kan. Okay, dah kenal market structure semua. Okay, so setakat ni semua okay, alhamdulillah. Saya nak end kita punya live ni. So ada apa-apa nak cakap, saya harapkan minggu depan korang profit konsisten terbaik. Nama-sama Ahmad Akram, nama Akram mainan macam player bola
Ya, saya bagi saya punya YouTube channel. YouTube channel. Thank you, sir. Sama-sama bang, mantap bang. Itu saya punya YouTube channel lah. Boleh follow lah. Subscriber tu malu-malu kucing lah. Tak banyak lagi. Okay, saya tak sabar main ping for next week. InsyaAllah. Nick Rowan, you Malay ke atau daripada Sabah? Yang daripada Sabah, Nick Rowan. Orang Sabah, mantap orang Sabah. Pesta keamatan bulan 5 sudah habis lah. Okay gang, saya harapkan doakan untuk korang untuk sustain dan consistent train next week. Siapa-siapa yang belum ada broker ataupun nak trade under Headstar Prime, boleh join under saya punya IB lah. Okay, saya kata mana yang nak join tu, saya punya IB under Headstar Prime. Okay, so that's all. Thanks for join, thanks for ambil part dalam webinar Outlook dengan pakai Outlook Analysis ni. Sama-sama kita belajar ataupun ilmu biasa-biasa je, memang ilmu untuk dikongsi. So itu saja. Assalamualaikum gang, salam sejahtera. Thank you. Bye bye. Waalaikumsalam. Zombie apocalypse.